Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Tuan Zainal, boleh saya mulakan majlis sekarang ya? Dengar ke? Dengar. Sudah tak dengar ya? Dengar. Clear. Okey. Cik Zainal mohon respon ya. Cikgu Salma dia nak mulakan majlis. Tuan Zainal on mic. Tuan Zainal tak on mic. Tuan Zainal dia tak on mic. Dia tak on mic. Puan Zai, saya boleh mula sekarang ya? Dia left sekejap dia masuk dia. Okey, Tuan Zainal mohon respon. Jauhnya suara. Perlahan sangat suara Tuan Zainal. Boleh ya? Okey, Puan Zai, saya minta izin mula majlis ya. Okey, teruskan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ucapkan selamat Gombak on top calon SPM PPP Gombak bagi tahun 2020 yang berlangsung pada hari ini yang bertarikh 4 Disember 2020. Yang berusaha Tuan Zainal bin Ismail, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Gombak. Yang dihormati Puan Zainariah binti Muhammad Nur dan Puan Izazia binti Ismail, SISC Plus TVET, Puan Normala binti Ramli, Pengawas Program, Encik Muhammad Hamdan bin Ibrahim, penceramah pada hari ini, Barisan Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Pengetua, Penolong Kanan Pentadbiran, Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru-guru Prinsip Perakaunan, dan murid-murid sekolah-sekolah daerah Gombak. Untuk perhatian puan-puan dan murid-murid sekalian, sila pastikan mikrofon atau speaker di mute atau dalam mode senyap supaya efek sekitaran puan-puan tidak mengganggu program kita pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bagi memberkati
menghormati majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Encik Abdul Razak bin Harun. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Karim ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada malam ini bagi menyatakan kesyukuran atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan program Skor Ikhlas Prinsip Berakal pada malam ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini menimba ilmu yang sangat kuat bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Ya Barik, Ya Razak, kurniakanlah jiwa kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, dengan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa samiun alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Abdul Razak bin Harun atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis mempersilakan Wan Normala binti Ramli selaku penyelaras program untuk menyampaikan sepatah dua kata. Majlis mempersilakan. Terima kasih pengerusi majlis. Sepatah dua je ya. Okay, yang berusaha Tuan Zainal, Gembala PPD, adik saya yang baik ni. Okay, yang berusaha juga pengetua-pengetua yang ada dalam program ini. Okay, yang dihormati Puan Zainaria, Puan Izazia, dan seorang lagi pegawai PPD yang juga merupakan SIC Plus yang telah hadir pada malam ini. Terima kasih diucapkan. Okay, yang saya hormati juga barisan penceramah untuk program Skor A Plus Prinsip Perakaunan Gombak Untuk yang terdiri daripada Cik Hamdan, Puan Haniza, Puan Oi Syuhui, Cik Abdul Razak, Cik Kamarul Azri, ada yang tertinggal lagi tak? Puan Aini, sorry Aini jangan ambil hati. Okey, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sebenarnya saya daripada malam semalam saya tak boleh tidur dah. Sebab berdebar-debar. Ini program yang saya rasa besar, yang kita tak tahu kebarangkaliannya bagaimana, apa yang kita bakal hadapi dan apa outcomes daripada program yang kita lancarkan pada hari ini. Okey. Jadi tidur seperti
seperti bak kata pepatah, makan tak kenyang, tidur tak lena. Walau bagaimanapun pada malam ini saya rasa sangat bersyukur, alhamdulillah, kerana malam ini terlaksanalah program yang telah lama saya rancangkan, asalnya bersama dengan Puan Zainal. Itu Puan Zainal kata langkah pertama pujuk cikgu-cikgu. So saya dah ada tim saya. Saya dah ada tim saya untuk melaksanakan program ini. Selepas ini sehingga ujung bulan 12 ni, selepas bulan 12 nanti di bawah pemantauan Tuan Zainal lah. Sebab saya pun perkhidmatan saya berakhir pada 31 Disember 2020. Okay, kemudian Tuan Zainal akan bertanggungjawab bersama dengan Puan Zai, Puan Izzah. Okay, dan juga JU-JU yang ada di dalam ni. Okay, program ni kita rangkakan untuk membantu murid-murid daerah Gombak yang kita tahu bermula daripada bulan Mac tahun ini, PDPC murid seolah-olah seperti dalam mimpi. Okay, kita direct contact antara guru dengan murid tak lama. Okay, PDP kita kita lebih banyak berada di rumah. Murid-murid belajar melalui Google Meet ataupun secara atas talian ataupun apa saja kaedah yang digunakan oleh guru. Jadinya pada saat-saat akhir sebelum bulan Februari ini kita cuba rangkakan satu program ini supaya murid-murid sentiasa dapat belajar secara continuous, supaya mereka dapat menambahkan pengetahuan mereka. Walaupun mereka tidak secara bersemuka dapat mengetahui teknik menjawab soalan, tapi kita buat dalam Google Meet ni. Okay, supaya murid tahu, murid didedahkan, supaya harapan kita untuk Gombak mencapai tahap yang tertinggi dalam keputusan mata pelajaran prinsip perakaunan ini akan tercapai. Itu hasrat saya. Okay, so saya doakan semoga usaha yang kita buat ini, usaha yang JU saya laksanakan untuk tempoh sehingga bulan Februari ini mendatangkan hasil yang sangat baik, insya-Allah. Okay, so saya rasa saya tak nak bercakap panjang, itu sahaja ucapan pendahuluan daripada saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Puan Nurmala binti Ramli di atas ucapan seberingkas dia berkenaan dengan program yang berjalan pada hari ini ya. Tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan dengan ucapan Tuan Zainal bin Ismail, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Gombak. Untuk itu majlis dengan penuh takzim mempersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Cikgu Siti Salma binti Ibrahim dari SMK Seri Gombak selaku pengacara majlis pada malam ini. Terima kasih kepada Cik Abdul Razak bin Harun atas pimpinan bacaan doa. Yang saya hormati barisan SISC Plus di Gombak, Puan Gadaria, Puan Izazia dan Puan Nolia. Yang saya hormati barisan pengetua, tolong kanan, guru kanan mata pelajaran, guru-guru prinsip perakaunan dan juga anak-anak murid prinsip perakaunan daerah Gombak Selain. Yang sangat saya hormati dan saya sayangi Puan Nurmala binti Ramli, saya punya sifu. Terima kasih Kak Mala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman semua, alhamdulillah inilah program yang saya dan Puan Nurmala dah lama rancang sejak tahun 2017 lagi idea ini tercetus, dan akhirnya pada akhir persaraan Puan Nurmala kita bisa buat. Terima kasih semua. Saya harapkan siri, kita ada beberapa siri ya. Siri untuk prinsip prinsip rekam ini akan jalan insya-Allah. Kenapa kita mengambil malam dalam percubaan pertama kita waktu malam ini ya. Saya pun berani dan SIC pun berani ambil risiko kita ambil sesi malam. Kami terima saja segala kita kritikan daripada beberapa pihak, kami terima insya-Allah, dan kami
cuba perbaiki. Semoga usaha kita semua ini diberkati dan dirahmati Allah SWT dengan tujuan laksananya untuk anak-anak prinsip ekor di Gombak semua ya. InsyaAllah di tuan-tuan dan puan-puan bersama kita pada malam ini kita ada barisan JU yang sangat berpengalaman yang merupakan boleh saya katakan terlibat dengan penandaan data insyaAllah. Nama yang tidak sebutkan nama insyaAllah mereka akan membantu daerah Gombak untuk meningkatkan pencapaian prinsip perakaunan ke maju di mana Gombak untuk insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sokonglah kami, berilah kami bantuan untuk anak-anak Gombak insyaAllah. Itu saja dari saya. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu insyaAllah. Semoga usaha kita ini berjaya mencapai sasaran insyaAllah. Sekian saya berjaya Puan Siti Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Zainal bin Ismail di atas ucapan itu tadi. Semoga segala yang disampaikan akan menjadi panduan dan pedoman buat kita semua. Masa yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Oleh itu, marilah kita sama-sama mendengar dan mengikuti buah tangan sulung dari program ini. Majlis dengan penuh ta'zim mempersilakan Encik Muhammad Hamdan bin Ibrahim mengendalikan slot siri 1 skor A+ prinsip perakaunan SPM dengan tajuk persamaan perakaunan. Majlis mempersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pengacara majlis pada malam ini, Puan Siti Salma, Yang Berusaha Tuan Zainal, Timbalan PPD Daerah Gombak, Puan Zainariah dan juga Puan Azaziah, pengetua-pengetua, guru-guru prinsip perakaunan serta yang diraihkan pada malam ini iaitu anak didik dari daerah Gombak. Kerana kita linkkan dengan YouTube, mungkin satu dunia pun boleh menyaksikan program kita pada malam ini, insyaAllah. Jadi tahniah saya ucapkan kepada PPD Gombak atas inisiatif ini dengan niat untuk membantu calon-calon SPM 2020 memperolehi keputusan terbaik. Okay. Kurang-kurangnya daerah Gombak boleh menempa 3 terbaik daripada 9 daerah di negeri Selangor. Okay. Saya teruskan dengan modul 2, tajuk yang diberi kepada saya. Okay. Modul 2 di bawah tajuk klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan. Okay. Submodul 2.3 persamaan perakaunan. Tajuk ini ialah tajuk tingkatan 4. Okay. Di mana dalam tajuk ini masih lagi murid-murid tidak diperkenalkan dengan debit atau kredit atau akaun. Okay. Cuma dimulakan dengan klasifikasi tentang aset, belanja, liability, equity, okay. Dan dalam persamaan perakaunan juga kita tak akan menyentuh tentang debit atau kredit.
pernah keluar. Saya hanya mengambil 3 tahun ke belakang. Pada tahun 2012, pernah keluar dalam soalan nombor 4, 2015, soalan nombor 5, dan 2017, sekali lagi soalan nombor 5E. Adakah tahun 2020 soalan yang berkaitan dengan persamaan perakaunan ini boleh keluar? Wallahualam. Keluar ke tak keluar ke, kita kena belajar juga, kita kena tahu juga, kerana persamaan perakaunan ini ialah basic kepada kefahaman tentang keseimbangan di dalam perakaunan. Saya mulakan dengan nota ringkas. Secara umumnya, aset sama dengan liability tambah equity. Maksudnya sebelum ni murid-murid dah belajar tentang klasifikasi. Sepatutnya anda semua dah maklum apa itu aset, apa itu liability dan apa itu equity. Menggunakan persamaan ini bermaksud nilai aset sentiasa sama dengan nilai liability atau tanggungan tambah dengan equity ataupun modal perniagaan. Kemudian persamaan ini dikembangkan lagi dengan mengambil kira aset sama dengan liability tambah dengan modal tambah dengan untung bersih, dan kalau rugi kita akan tolak dengan rugi bersih. Itu ialah nilai aset kepada perniagaan. Kata 5 saya rasa tak ada masalah sangat sebab dah belajar banyak. Tapi yang basic ni pun kalau tak kuasai dengan baik, rugi dan markah. Okey. Sambung lagi. Aset sama dengan liability tambah modal tambah hasil tolak belanja. Sebenarnya berkaitan antara hasil dengan belanja itu boleh kita nyatakan di sini. Untung bersih merupakan lebihan hasil daripada belanja. Untung bersih merupakan lebihan hasil daripada belanja. Maksudnya hasil lebih besar daripada belanja, maka dapatlah untung. Okey. Manakala rugi bersih pula adalah lebihan belanja daripada hasil. Okey. Hasil kurang daripada belanja mengakibatkan ataupun memberi kesan kepada rugi. Okey. So, kalau tengok ke atas ni balik tadi, kalau rugi, kita akan tolak. Kalau untung, kita akan tambah. Sikit lagi ya. Sebelum kita buat soalan, kita kena overview dulu. Baki awal bank merupakan overdraft ataupun liability semasa dan diletakkan di bahagian debit. Kurungan ditambah pada amountnya untuk menunjukkan bakinya bernilai negatif. Tengok kat bawah jadual ni ya. Saya bagi contoh aset, kita ada perabot, inventory bank. Kita ada liability, kita ada liability dan equity, kita ada modal, ambilan serta untung bersih. Okey, walaupun bank tadi overdraft, sepatutnya dia jadi liability. Tetapi dalam persamaan perakaunan, kalau kita letakkan di bahagian bank, maka kita masukkan nilai itu dalam kurungan sebagai negatif. Tak ya? Seterusnya, murid dimestikan menjadikan jadual pengiraan kerana lebih kemas dan sistematik. Ini kalau dalam soalan tidak disediakan ruangan jawapan. Tapi biasanya di peringkat PM memang kita sediakan
ruangan jawapan pada bahagian lampiran. Jadi calon hanya perlu ikut sahaja, jangan buat alteration apa-apa, ikut sahaja kolom-kolom yang telah dimasukkan ataupun yang telah disediakan oleh pihak lembaga peperiksaan. Yang ketiga, baki-baki yang tidak mengalami sebarang perubahan perlu dihantar ke bawah menjadi baki akhir. Tapi kalau ada perubahan, kita kena tambah atau tolak untuk mendapatkan baki akhir. Yang keempat, semasa mendraft semula penyata kedudukan kewangan, kita hanya memasukkan akaun-akaun yang ada baki akhir sahaja. Okey, bila kita nak buat semula penyata kedudukan kewangan, hanya baki-baki akhir sahaja yang kita ambil kira untuk dimasukkan ke dalam jawapan kita. Ini secara ringkas saya tunjukkan kesan ke atas persamaan perakaunan, okey, supaya anda mudah untuk faham. Tengok ya. Bahagian aset, saya nyatakan aset sebagai A, B, C. Liability dan equity D, E dan F. Di bahagian bawahnya pula, okey, saya tandakan bahagian aset sebagai X dan bahagian liability sebagai Y. Dan ada simbol sama dengan. Maksudnya ini adalah persamaan. Apa yang berlaku di sebelah aset? Kita tak sebut lagi debit credit sebab dalam tajuk ni memang tak ada debit credit. Okay. Apa yang berada di sebelah aset ataupun disebut di sebelah kiri lah ya, mesti sentiasa sama nilainya ataupun jumlahnya dengan di sebelah kanan. Okay. Saya bagi beberapa contoh. Contoh pertama, katakan aset B bertambah sebanyak 300. Okey. Mungkin di bahagian liability atau equity juga bertambah 300. So, sama kan? Belah kiri 300, belah kanan juga 300. Maksudnya, bila kita buat soalan persamaan perakaunan, kita kena pastikan jumlah di sebelah kiri sentiasa sama dengan jumlah di sebelah kanan. Okey, contoh lain. Jumlah di sebelah kiri, aset A bertambah 250 dan aset bahagian C berkurang 250. 250 tolak 250 sama dengan kosong. Bermakna di sebelah kiri nilainya ialah kosong, di sebelah kanan tak ada apa-apa perubahan, bermakna kosong. Jadi betul lah apa yang kita buat, kerana kita hanya nak pastikan jumlah di sebelah kiri sentiasa sama dengan jumlah di sebelah kanan, kecuali satu perkara sahaja, iaitu ambilan. Tapi tak apa, yang itu saya terangkan kemudian. So, bila kita tengok soalan nanti, kita akan tengok betul ke tak betul kiri dengan kanan sentiasa sama. Saya buat X sama dengan Y ni, kalau kita baca matematik, okay, nilai X dengan nilai Y ni, kalau kita kata X sama dengan Y, kalau X 3, Y juga akan jadi 3. Okey. Maka dengan itu kita boleh tengok soalan kita. Ini soalan. Soalan ni saya dah bagi dalam grup guru-guru daerah Gombak. Katanya ramai yang dah dapat. Okay. Dan murid-murid mungkin ada yang dah print ataupun mungkin ada yang dah tengok. Jadi ini soalan. Pertama sekali saya nak terangkan. Kalau berdasarkan soalan ini, kita tengok ya. Maklumat berikut diambil daripada buku perakaunan Irfan and Enterprise pada 1 Mac 2020. Okey. Urus niaganya bermula dengan 2 hari bulan. Okey. 2 hari bulan. Tapi sebenarnya 1 hari bulan sudah ada. Ini dikenali sebagai baki awal. Okey. Baki awal hanya terdiri daripada aset, liability dan equity. Okay. Aset, liability dan equity. Okay. Jadi calon hanya kalau dalam soalan ini, dalam soalan ini katakan dia tak bagi nilai modal.
nilai modal tidak diberi. Maka calon kena cari nilai modal. Tapi dalam soalan saya ni, saya dah buat nilai modal siap, kita nak carilah. Kalau nak cari nilai modal macam mana? Kalau kita nak cari nilai modal, caranya ialah bersama peringkat tadi, asset sama dengan liability tambah equity. Jadi, equity sama dengan asset tolak liability. Kita kenal pasti yang mana satu asset, yang mana satu liability. Ini in case kalau so. Kalau tak bagi modal tapi tak apa, kita just buat juga. Okay. Yang saya highlightkan kuning ini ialah asset. 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 Okay. Yang selainnya itu adalah liability. Ekonom belum bayar. Okay. Untuk bersih ni ialah kesan yang akan meningkatkan nilai modal. Okay, ya? Okay. Jadi perkara pertama yang calon-calon, ni berdasarkan pengalaman juga ya. Ramai juga, memang ramai sangat calon seluruh Malaysia mungkin, okey, yang terlupa untuk merekodkan perkara pertama ini di dalam ruangan jawapan. Okey, ya. Ini dia. Sepatutnya dalam ruangan jawapan ini kita mulakan dengan menyalin baki-baki. Iaitu baki-baki yang berada pada tarikh Mac 1. Okey. Kita mulakan Mac 1 berabot 3,120. Saya baca sikit. Okay, mungkin ada yang pun tak nampak ni kan. Inventory 7,500. Okay. Akaun belum terima 5,640. Bank 8,530. Modal 18,616. Untung bersih 2,560. Okay, ambilan tak ada lagi baki. Dan akaun belum bayar 3,614. Okay. So, calon-calon semua ataupun murid-murid semua, tolong isi semua ruangan jawapan itu dengan nilai yang betul dan di tempat yang betul. Kerana kalau kita isi betul nilai perabot, nilai inventory, okay, semua-semua ni, okay, semua syaratnya semua kena betul, baru dia akan reward 1 markah. Okay. Dalam punya skema tu dia akan tulis 1 for all. Okay. Maksudnya 1 markah untuk semua betul. Kerana butiran-butiran yang kita masukkan dalam setiap kolom tadi dikenali sebagai plug-in item. Plug-in item ni maksudnya kita tak perlu buat sebarang pengiraan, kita hanya perlu ambil nilai itu daripada soalan dan masukkan ke dalam ruangan yang betul. Simply insert, okay, appropriately following the column-ness. Okay, ikut kolom masing-masing. Okay. Okay. Selesai ya? Saya ulang lagi sekali. Maksudnya perkara pertama ini ialah baki. Okay. Baki ramai calon yang tertinggal, dia tak buat. Sedangkan perkara itu sangat mudah, hanya masukkan saja. Tapi make sure, pastikan itu berlaku juga. Okay. Berlaku juga kecuaian. Patutnya 3120 untuk berabot ya, 3120. Tapi selalu buat 3210. Even awak salah satu butiran sahaja ataupun satu nilai sahaja, kita tak akan reward awak 1 markah tu. Kerana benda itu dianggap terlalu mudah, sepatutnya calon tak boleh salah. Yalah, tapi kita nak exam, kita pun nervous kan. Tidak. That's why make sure bila buat tu berhati-hati dan simak dalam masa. Tengok balik soalan. Lepas ni, saya tak akan pergi soalan sini sebab saya terus pergi kepada penerangan setiap urus niaga. Okey, jadi murid-murid boleh tengok dekat soalan masing-masing lah. Okey. Tapi tak apa, dekat penerangan saya pun saya sertakan juga soalannya. Tengok
March 2. March 2, sekeping cek 1,560 yang diterima daripada akaun belum terima telah dipulangkan oleh bank ditanda baki tidak cukup. Okey, baki tidak cukup. Apa kesan dia? Yang pertama ialah ABT bertambah. Kenapa ABT bertambah? Saya terangkan kat sini dekat penerangan. ABT bertambah semula 1,560 kerana penerimaan daripada ABT tidak berlaku. Okey, tak berlaku lah since the check bounce ataupun dishonest. Bad check tu tak laku kan. Jadi sebenarnya kita tak dapat pun duit itu. Walaupun ABT tadi dia bagi check dekat kita, okay, when we brought to the bank, kita bawa ke bank, bank reject kerana mungkin tak cukup duit. Dalam soalan ni memang dia kata tak cukup duit ni, bagi tidak cukup kan. Okey, itu jelas ya. ABT bertambah semula. Seolah-olah hutang yang dibayar tadi tak ada memberi kesan pun. Jadi kita kena tambah semula. Dan bank pula, bila kita terima cek, biasanya kita ada rekod sebagai penerimaan dah, seperti kita dapat cek kan. Since cek tadi tak diterima, maka sebenarnya nilai yang berada dalam bank bukan bertambah, sebaliknya adalah berkurang. Jelas ya? Sebenarnya berkurang. Okey. Itu kesan pada urus niaga bertarikh March 2. Okey. Kesan kepada ABT dan juga kesan kepada bank. Jadi untuk ruangan jawapan, murid-murid boleh tulislah. Okey. Macam mana? Saya patah balik. Tarikhnya, jangan lupa tulis tarikh ya. Tarikhnya ialah 2 hari bulan Oktober ya. Saya tak ada penggerak biru. Tarikhnya 2 hari bulan. Okey. Kesan tadi kepada akaun belum terima bertambah. Okey, akaun belum terima dapatlah 1,560. Kemudian kesan juga kepada bank 1,560. Okey. Saya nak bagi tahu dekat sini tips jugalah sebenarnya. Dekat bank tadi kita tolak kan. Dia ada 2 pilihan. Sama ada calon-calon nak nyatakan dia dalam kurungan atau boleh juga dinyatakan sebagai nilai negatif. Negatif 1,560. Okey. Negatif 1,560. Cuma kalau kita mulakan sebarang nilai yang menunjukkan penolakan dengan simbol negatif, maka dia mesti konsisten. Untuk jawapan lain pun, kalau berlaku penolakan, mesti simbol negatif. Tak boleh sekejap simbol negatif, sekejap simbol dalam kurungan. Okey? So, mesti konsisten. Itu jelas ya, mesti konsisten. Jadi, nak senang macam ni lah. Kalau awak rasa awak suka kurungan, make sure kurungan sahaja untuk urus niaga yang memberi kesan kepada pengurangan. Tapi saya memang suka dalam kurungan lah. Sebab kalau kita guna Excel pun dia akan buat dalam kurungan kan. 1,560. Okey. Kita tengok ya. Ini sempadan dia. Okey. Sempadan belah kiri, sempadan belah kanan. Okey. Belah kiri kita ada akaun belum terima posisi 1,560 dan bank negatif 1,560. So kesan dia ialah kosong. Maknanya belah kiri kosong, belah kanan tak ada efek apa-apa, maksudnya kosong. So maksudnya kita dah buat jawapan yang betul. Saya jawab awal-awal tadi kan, belah kiri dengan kanan dia sentiasa kena sama nilai dia. Terus kepada pemarkahan. Okey. 1,560 betul di sebelah akaun belum terima. Bank negatif 1,560 betul di sebelah kiri juga. Maka dua-dua ni betul, dia akan reward 1 markah lagi. FB. Bukan maksudnya FB tu maksudnya for both. Kedua-dua. Kedua-dua apa? Akaun belum terima, angkanya betul, nilainya betul. Bank, angkanya betul, nilainya betul, simbolnya betul. Baru dapat 1 markah. Okey?
okey, dia tak boleh isolated ataupun dia satu-satu dia je. Dekat akaun penerima ada, dekat bank tak ada, tak dapat markah. Mesti dua-dua. Sebab dia memberi pesan kepada dua tempat. Dan betul. Urus niaga bertarikh 8 hari bulan. Ini 8 hari bulan 50% daripada inventory barang niaga dijual dengan harga 5,600. Okay. 50%. Okay. 50%. Maknanya separuh lah. Okay. Separuh daripada inventory. So, kalau kita tengok soalan tadi, kita tengok nilai inventory kita berapa, dan bahagikan dengan 2, dapatlah itu nilai inventory yang kita jual. Dan kita jual inventory tersebut dengan harga 5,600. Okay. Dan dekat sini kita ada perkataan check. Okay. Maksudnya urus niaga melibatkan bank. Okey. Kesan kepada urus niaga ini yang pertama ialah bila kita jual, inventory kita akan berkurang. Bila kita dapat cek, duit dalam bank akan bertambah. Ya? Kita pergi dekat penerangan inventory dulu. Okay. Menjual barang niaga, inventory berkurang. Barak, inventory inventory telah berkurang. Sebanyak 3,750. 3,750 tu ialah sebahagian daripada nilai inventory kita. Dan seterusnya, bank, tunai di bank bertambah 5,600 kerana menerima cek daripada jualan. Ya. Tunai di bank bertambah 5,600 kerana menerima cek daripada jualan. Dan yang inilah, yang ini ramai salon yang dia tak faham ataupun dia terlepas pandang ataupun dia tak tahu apa-apa. Iaitu untung bersih. Daripada mana datangnya untung bersih ni? Maksudnya untuk urus niaga 8 hari bulan ni dia melibatkan 3 kesan. Pertama kepada inventory, kedua kepada bank, dan yang ketiga ni ramai yang terlepas pandang. Balan lebih tinggi daripada kos. Tadi sudah bincangkan, apabila hasil lebih besar daripada belanja, maka kita akan dapat untung. Dan untung bertambah. Peniraan dia 5,600 hasil jualan tadi, tolak dengan kos inventory kita 3,750, dan 1,850 ini ialah untung yang kita peroleh daripada jualan inventory. Kita nak record. First sekali jangan lupa tulis dulu dia punya tarikh 8 hari bulan. Inventory berkurang tadi kan, 3,750. Sebab saya mulakan dengan kurungan, maka sebarang pengurangan saya akan buat dalam kurungan. Dan kita dapat duit dengan cek, maknanya bank bertambah 5,600. Untung bersih sebanyak 1,850. 1,850. Okey. Selesai. Maksudnya urus niaga 8 hari bulan ni melibatkan 3 kesan. Okey, 3 kesan. Okey. Yang untung bersih ni solid dapat 1 markah terus. Tapi syarat dia mesti betul dan tepat. Tak boleh ada simbol negatif kan? Salah. Sebab dia untung. Betul dan tepat. Kemudian untuk inventory dan juga bank, 1 markah bagi kedua-duanya. Betul inventory, betul bank, dapat 1 markah lagi. So, urus niaga 8 hari bulan, kita reward 2 markah. Jelas ya? Okay. Terusnya, urus niaga bertarikh
kepada akaun belum bayar dengan cek 2,800 bagi menyelesaikan hutang 2,940. Okey, nampak tak? Hutang kita sebenarnya jumlahnya ialah 2,940. Tapi kita hanya bayar sebanyak 2,800 sahaja. Kenapa kita bayar hutang kita? Okey, tengok kesan dia. Pertama, bank kurang. Kenapa? Sebab kita bayar kan. Aset perniagaan berkurang. Aset perniagaan dalam kes ini ialah bank berkurang sebanyak 2,800 ringgit. Okey, bank berkurang. Untung bersih. Macam mana untung bersih ni? Kerana sebenarnya apabila kita bayar kurang daripada hutang kita, okey, di situ ada perkara yang tersembunyi, implied, yang tersirat, iaitu diskaun diterima. Since awak dah sekatan 5, tak ada masalah lah, dah tahu dah. Keyword untuk hasil ialah diterima. Apa saja kata diterima, maknanya hasil. Sewa diterima, faedah diterima, diskaun diterima. So all those adalah hasil. Menambah untung sebanyak 140. Daripada mana datang 140 tu? Kita tengok kat bawah ni. Jumlah hutang 2,940. Kita hanya jelaskan 2,800. Jadi perbezaan itu ialah 140 dan ia adalah diskaun diterima hasil. Hasil memberi kesan kepada untung. Bila hasil dia untung lah. Bila belanja dia rugi. Okay? Okay. So, urus niaga pertama bank, urus niaga kedua bersih. Okay. Dan satu lagi, sebab kita bayar hutang kepada akaun belum bayar. Maksudnya, hutang kita kepada ABB juga akan berkurang, tapi bukan 2,800 ya. Kita kurangkan total yang sepatutnya iaitu 2,940. ABB berkurang 2,940, hutang dijelaskan. Kita terangkan, kemudian kita pergi balik dekat ruangan jawapan untuk kita buat jawapan ataupun tulis jawapan kita. Again, tarikh jangan lupa 14 hari bulan. Okay, kesan yang pertama tadi kepada bank sebab kita bayar. Okay, kan? 2,800. Saya ingatkan sekali lagi ya, kena konsisten. Kalau buat kurungan, mesti dengan kurungan juga. Dan yang kedua ialah kita ada hasil tadi, diskaun diterima. So dia memberi kesan kepada untung perniagaan. Okay, dan satu lagi ialah kita bayar kepada akaun berbayar, maknanya dia mengurangkan hutang kita kepada ABB sebanyak 2,940. Tak tahu betul tak betul, kita cek balik. Awak guna kalkulator, ini sepadan dia kan? Sepadan 2,940 negatif tambah dengan 140, mesti jawapannya juga adalah negatif 2,800. Ya, 14 hari bulan. Saya kejar masa sebenarnya, saya takut nanti cara tak sempat. Okey. Boleh kita teruskan? Tengok balik, urus niaga yang seterusnya bertarikh dari berapa bulan? 17. Membeli barang niaga secara kredit daripada NQ Trading. Okay. Membeli barang niaga, bila kita beli barang niaga, kesannya ialah kepada inventory. Kan? Bila kita beli barang niaga, maknanya inventory kita bertambah. Okay. Dan masa yang sama, kita juga membuat hutang terhadap ABB kita, iaitu NQ Trading. Bermakna ABB juga bertambah. Kira-kira dekat situ lah. Beli barang niaga, inventory bertambah 2,400 dan ABB juga bertambah kerana kita membuat belian secara kredit atau secara hutang. Okay. Jom tengok macam mana nak tulis jawapan pada ruangan jawapan. Tarikhnya ialah 17 hari bulan. 17. Okay. Inventory bertambah tadi kan 2,000, ya, 2,400. Kemudian kita juga
wujudkan ABB betul 2,400. Okey ni tengok. Belah kiri nilai dia positif 2,400 sepadan Belah kanan juga nilainya ialah 2,400. Oh, tadi saya tak terangkan pemarkahan untuk yang 14 hari bulan. Okay. 14 hari bulan sama juga sebab dia ada 3 kesan. Jadi yang 140 ni solid satu markah. Okay. 2,800 dan juga 2,940 ni betul kedua-dua dia. Maknanya 1FD lah. One for both. Betul kedua-duanya, tempatnya betul, nilainya betul. Okey, maka dapat satu markah. 14 hari bulan juga kita ada 2 markah. Dan 17 hari bulan sama sahaja, dua-dua betul, tempatnya betul, nilainya betul, 1FD. Maknanya satu markah untuk kedua-dua butiran tadi. Jelas Okey, seterusnya pada sini terus niaga bertarikh 19 hari bulan. Memulangkan barang niaga kepada NQ. Tadi kita ada beli dekat dia kalau pasal nampak tak kita beli beli dekat NQ. Sekarang kita return, kita pulangkan balik barang niaga kepada NQ sebanyak RM120 kerana salah jenama. Ni awak dah tahulah antara sebab-sebab berlakunya pulangan barang niaga, salah jenama, tidak mengikut spesifikasi, rosak kan. Ada banyak lagi. Okey, kesan yang pertama ialah inventory akan berkurang. Kenapa inventory berkurang? Pulangan belian mengurangkan inventory. Kita beli barang, katakan pencil tak nampak sangat Kita beli barang niaga, beras lah tuan. Beras 10 kapit, kemudian ada satu dah lapuk, dah rosak. Jadi kita pulangkan. Okay. Ini bermakna inventory kita dah tinggal 9, telah berkurang. Itu maksud inventory berkurang. Dan bila inventory kita berkurang ataupun bila kita pulangkan barang kita kepada ABB, kepada pemborong ke, maka hutang kita juga akan berkurang. Hutang terhadap ABB juga berkurang sebanyak 120. Dan takkan kita nak bayar barang yang rosak, kita takkan bayar kan? Kita kesan dia kepada inventory berkurang, akaun belum bayar juga akan berkurang. Okey, tengok kita nak pilih jawapan 19 hari bulan. Hari bulan. Okey. Inventory. Mana inventory? Okey, inventory 120 dalam kurungan sebab berkurang. Kemudian ABB juga yang ujung sekali ni 120 akan berkurang. Okey. ABB juga akan berkurang. Okay, dari segi perberkahan sama juga. One for both, maknanya dua-dua betul, baru kita reward satu markah. Okey. Banyak kali jugalah saya jumpa calon-calon dia hanya buat satu bahagian saja inventory. Betul. Tapi kalau belum bayar, dia tidak beri kesan. Maka salahlah jawapan ni. Tak boleh bagi markah. Sebab syarat dia mesti dua-dua betul, tempatnya betul, nilainya betul, baru dapat satu markah. Next. Habis ni 22 hari bulan. Menerima cek RM950 untuk commission. Menerima. Menerima maknanya dapat cek. Bila dapat cek, maknanya bank akan bertambah. Kesan yang pertama ialah bank bertambah. Untung bersih juga bertambah sebab commission ini ialah hasil. Saya sebut tadi hasil mendatangkan untung, belanja mendatangkan rugi. Duit dalam bank bertambah, nilai keuntungan perniagaan juga bertambah. Penerangan. Okey. Penerimaan hasil dengan cek menambahkan aset perniagaan 950. Komisen diterima adalah hasil juga menambahkan untung sebanyak RM950. Okey. Jadi masukkan dalam jawapan ke dalam jadual persamaan ni. Okey, tarikhnya berapa bulan? Tarikhnya ialah 22. Okey. Pertama tadi dekat bank. Bank 950
Pemarkahan sama juga. Dua-dua betul, nilai betul, tempatnya betul. 1 markah untuk kedua-duanya. Ya. Next. 23 hari bulan. Habis dah. Kita tinggal 2 je lagi. 23 hari bulan. Membayar sewa kedai. Yang ini, soalan ini boleh dianggap sebagai hebat lah. Ya. Membayar sewa kedai 580 menggunakan cek persendirian. Kat sini awak kena highlight yang betul. Cek persendirian. Dia tidak menggunakan cek perniagaan. Dari segi konsepnya, dia tidak mengikut konsep entiti berasingan. Sepatutnya untuk belanja perniagaan, gunakan duit perniagaan. Untuk belanja persendirian, baru guna cek persendirian. Tapi tak apa, tidak menyerupakan kesalahan kerana perniagaan itu perniagaan riau. Cuma kesan dia, kesan dia kepada perakaunan, apa dia? Jadi kalau betul. Membayar sewa kedai. Sewa kedai ialah belanja. Sewa kedai ialah belanja. So bila belanja, kesannya kepada untung. Bukan dapat untung, maknanya untung akan berkurang. Kenapa saya tak boleh rugi? Sebab dalam kita punya kolom jawapan tak ada rugi. Kita hanya ada untung. Kalau dekat sebelah dia ada rugi, kita masuk je dekat rugi. Tapi tak ada kan? Dekat ruangan jawapan hanya ada kolom untuk untung. Maka kita hanya perlu tunjukkan di bahagian untung, tapi untung tu berkurang. Kerana sewa kedai adalah belanja. Satu. Yang kedua, kesannya adalah kepada modal. Yang untung tadi saya dah terangkan ya, sewa kedai belanja mengurangkan untung. Modal, kenapa modal? Ini saya terangkan. Cek persendirian bererti membawa Cikgu, modal. Ya. cikgu ni ada student tanya, ni Nabila Rizli, kalau satu je betul tak kira Tak, mesti dua-dua. FB tu maksudnya for both. Kedua-dua tempatnya betul, nilainya betul, baru kita boleh bagi markah. Satu betul tak? Okey, jelas. Jelas ya? So saya banyak kali ulang tadi. Setiap kali tu saya akan ulang kan? Okey, saya terang lagi sekali. Modal tadi. Cek persendirian bererti membawa masuk modal tambahan. Kerana sepatutnya belanja sewa tadi bukan pakai duit pemilik. Tapi sepatutnya guna duit perniagaan. Disebabkan pemilik menggunakan duit peribadi dia, cek peribadi dia ataupun cek persendirian dia, ini membawa maksud dia membawa masuk modal tambahan secara tidak langsung kepada perniagaan. Biasanya dalam soalan kita akan jumpa pemilik membawa masuk kan, membawa masuk perabot ke, membawa masuk kenderaan ke, membawa masuk tunai tambahan ke. So memang keyword membawa masuk tu maksudnya modal tambahan. Tapi dalam soalan ini tak kata membawa masuk kan. Itu saya kata ini bukan mungkin lah, ini memang hebat lah. Kerana dia di luar norma yang biasa calon-calon dengar ialah membawa masuk. Ini tak ada perkataan membawa masuk, tapi dia masih memberi pengertian kepada penambahan modal. Jelas So kita tengok jawapan. Tariknya pada 23 kan? 23. Kesannya kepada modal tadi, modal kolom modal, modal 580 dan untung bersih juga akan berkurang sebanyak 580. Untung bersih berkurang sebab kita tak ada kolom rugi, maka kita hanya tolak sahaja ataupun kurangkan sahaja pada kolom untung bersih. Ulang balik dari segi pemarkahan tadi ada yang tanya kan, sama juga. Syarat mesti dua-dua betul, tempatnya betul, nilainya betul, baru kita reward 1 markah. 1 FB, 1 focus. Maknanya kedua-dua sekali kena betul. Tempatnya betul, nilainya betul. Seterusnya, ni yang terakhir sekali. Nak habis dah kita punya kelas ni. Ni yang bukan terakhir lah, nanti ada buat penyelesaian kedudukan kewangan kan. Soalan tadi kita kan ABC, maknanya saya habis untuk bahagian A lah. 28 hari bulan. Pemilik mengambil meja pejabat untuk kegunaan anaknya. Pemilik mengambil meja pejabat untuk kegunaan
kegunaan anaknya. Dekat sini, saya highlightkan ya, kegunaan anaknya. Maknanya bukan untuk kegunaan perniagaan. Ini bermakna maka dia peribadi. Kalau di kegunaan perniagaan, itu bukan ambilan. Okey. So, ambilan ini dia boleh berlaku dalam beberapa keadaan lah. Saya terangkan sikit ya. Ambilan mungkin boleh berlaku ambilan secara tunai, ambilan barang niaga dan juga ambilan aset bukan semasa, aset bukan dan semasa perniagaan. Syarat bagi sama ada kegunaan pemilik itu sendiri atau kegunaan adik-beradik dia ke, anak-adik ke, isteri dia ke, barulah dia dikategorikan sebagai peribadi. Kalau dia ambil barang, ambilan juga ayat dia, ambil untuk promosi, adakah untuk peribadi? Dan maka dalam keadaan itu bukanlah ambilan, tak wujud pengujuran ambilan kerana urus niaga itu tidak melibatkan tujuan peribadi. Okey, tak apa. So, kesan yang pertama ialah ambilan bertambah. Kita ambil aset kan? Ambilan aset untuk peribadi, Pak saya highlightkan ke sini kan, peribadi kan, menambahkan ambilan RM160 dan ambilan adalah catatan kontra kepada equity. Ada dikurangkan juga modal kita. Kalau dalam soalan kita ni, dalam ruangan jawapan tak ada ambilan, jadi pilihan kita ialah dekat modal, kita kena tolak. Tapi since dalam soalan kita memang kat kolom jawapan tu saya sediakan kolom ambilan, maka jangan pusing dekat equity. Kita hanya perlu masukkan nilai ambilan itu pada kolom dia. Perkara yang mengurangkan, berapa jika berkurang sebab apa? Sebab aset perniagaan dikeluarkan, maka aset akan berkurang sebanyak 160. Terangkan. Ikut macam mana? Tanggungannya tak boleh berkurang sebanyak 160. Ambilan. Nampak tak? Tadi kita kata belah kiri dengan kanan kita sama. Jadi kita ada option exceptional tadi tu. Ambilan 160. Biarkan dia tanpa kurungan. Kerana ia adalah catatan kontra kepada equity tadi. Tak ada masalah. Nanti dia akan balance juga kalau sediakan PCP nanti ya. Jadi betul kedua-duanya, tempatnya betul, nilainya betul, kita akan reward satu markah lagi. One for both. Dah siap semua ini, maka kita akan kira mengikut lajur masing-masing untuk dapatkan kita punya baki akhir. Baki akhir bulan Mac tarikhnya ialah 31. Tipsnya, tip untuk SPM, awak jangan takut kerana ruangan jawapan tu dia memang bagi cukup. Dia tak akan bagi tak cukup, dia tak akan bagi terlebih-lebih. Okey? Dia memang akan bagi cukup. So kalau macam orang kata tak cukup lah ruangan jawapan dia, maknanya awak yang buat salah. Kita mulakan dengan perabot 3120 dalam kurungan mana ditolak. Kita tolak dapatlah jawapan akhirnya ataupun bagi akhirnya 2960. Kemudian inventory bila tolak, ada tambah kan? 60, 30. Kalau belum terima 7200. Bank 10, 720. Nanti murid-murid boleh kira semula ya. Tengok check balik betul ke tak betul. Modal 19,196. Untung bersih 4,920. Ambilan 160. Dan akaun belum
membayar RM2,954. Okey. Semua baki-baki ni kita dah tulis nilai dia. Okey. Kalau tak silap saya lah. SPM 2000. Dia skema ni dia berubah setiap tahun ya. Tak semestinya sama setiap tahun. Ni kita ambil kategori contoh SPM 2017 sebab soalan ni dia keluar 2017. Untuk jawapan yang betul, baki-baki ni 5 daripada 8. Maknanya katakan ini betul, ni betul, ni betul, ni betul, ni betul. 1, 2, 3, 4, 5 kan? 5 betul, kita dah boleh reward 1 markah. Yang ni salah, contohlah ni salah. Tak apa. Kurang-kurangnya 5 betul, okay, kita akan reward 1 markah. Sebenarnya calon-calon kena ingat ya, walaupun kita buat jawapan kita salah, tak ada masalah. Kita kira je. Okay, kita kira juga yang betul lah. Maksudnya, pemeriksa dia akan kira betul-betul ke awak buat ni tambah ni dapat ini. Kalau memang salah pengiraan, okay, ada kesan dia kepada soalan B nanti. Tapi kalau memang betul pengiraan, cuma dia 580 kan kat sini, 580, awak buat 680. Mungkin tersilap kan. Jadi jawapan bawah ni salah lah. Tapi betul, maksud betul ni pengiraan awak tu betul. 18616 tambah 680. Jadi jawapannya dapat 19296. Okey. Memang ada salah, tak ada masalah ni nanti ke dalam jawapan yang kat bawah ni yang terkedudukan 4 markah. Sebab apa? Kerana calon tu tahu. Okey. Modal ni dia mesti letak dekat tempat modal. Ya, dia mengambil angka yang dia cara dia takut. Saya rasa tak ada subjek lain yang boleh bagi markah macam tu. Prinsip account, nampak tak? Calon buat salah pun kita bagi markah. Okey. So, bila kita nak buat penyata kedudukan kewangan, saya buat dalam bentuk T, tak ada masalah. Nak buat penyata boleh, bentuk T boleh, ikut kehendak soalan. Dalam soalan ni, dia nak bentuk T. Kita buatlah jawapan dalam bentuk T bermula dengan aset. Sorry ya, saya suka merah. Aset bukan semasa. Kemudian, tak ada aset semasa. Okey, T boleh. Dan tak ada, tak ada liability semasa dan kita juga ada tak ada ke liability bukan semasa? Tak ada ni kan? Tak ada. Dari aset semasa. Okay. ABS terdiri daripada perabot, inventory. Okay. AS, inventory, akaun belum terima dan juga okay. Jadi saya rasa calon-calon ataupun murid-murid boleh buat sendirilah. Tapi saya boleh tunjuk jawapan, tak ada masalah. Okey, kita tengok jawapan dari jawapan saya. Ikut ada sini. Okey, ya. Okey, tak ada masalah. Syarat dia tadi saya kata apa dia? Katakan calon tu 2960. So, okey, dekat jadual perakaunan dia dapat jawapannya 2860. Dan of course lah, dia akan pindahkan ke dalam PKK dia 2860. Don't worry, tak ada masalah. Kerana dekat sana kita dah finalize awak sekali, tak ada markah lah. Okay. Tapi bila awak pindahkan jawapan awak yang salah ke tempat yang betul, sebenarnya awak akan di reward markah juga. Dia ulang kenapa? Kerana dalam pemarkahan ini sebenarnya kita nak test calon-calon dia tahu tak baki-baki ni nak pindahkan ke mana, ke tempat mana. Okay? Itu kena faham. That's why jangan tinggal, jangan takut. Selalu calon-calon dia rasa macam tak balance je, bila aku salah aku. No. Teruskan juga. Balance tak balance tu itu bukan kerja awak. Kerja awak jawab sahaja. Kemudian letakkan diri di tempat yang betul. Jangan letak bersepah pula. Maksud saya bersepah tu, dia tidak diletak di tempat yang di rumah dia lah. Maksud saya, kalau debit semasa tu akaun belum bayar, tiba-tiba awak letak dekat aset semasa. Yang tu tak boleh ampun lah, memang salah.
awal ni tajuk tempat ni kita ajar klasifikasi. Maksudnya calon-calon ataupun murid-murid kena tahu betul-betul apa itu aset, apa itu liability, apa itu equity dan juga apa itu hasil dan belanja. Okay? Jelas Dan soalan terakhir kita, soalan terakhir kita, saya tanya tentang kita nyatakan dua keadaan di mana equity berkurang. Dua. Yang pertama apa dia? Yang pertama apakah disebabkan oleh ambilan. Kerana ambilan ialah catatan kontrak kepada pemilik. Kata chat ni. Terima kasih ada yang kata okey. Faham, bagus. Cuma kita tak join. Okay. Kalau tak ada lagi, ada kita soalan buka lagi soalan. Tajuk bersama account ini sebenarnya boleh dapat markah lah. Boleh dapat markah. InsyaAllah tak susah sangat. Okay. Mungkin JU-JU lain nak tambah ke apa ke, boleh juga. Jadi bagi saya tak sepandang. Inventory yang berkurang apa itu? Ustaz, ada yang bertanya tu, kalau tak asingkan ABS dengan AS, boleh terima tak? Tak asingkan? Saya dah cakap tadi kan, kalau dia tak asingkan, maksudnya katakan dia letak AS dulu kan, bagi ABS. So kita hanya ada AS sahaja, yang AS tak boleh marah. Bagi mari ada dulu,
Encik Mak. Okey. Kalau campur saya. Campur tak kita pakai adik kan? Okey, tak. Mungkin soal ini boleh lupa saya. Kalau ini memang campur je, kita tak payah nak baik BBS atau AS. Tapi kalau memang soal kita tu kan, campur dengan pekerjaan, memang kena kena ada benda yang betul. Tak ada salah. Saya boleh buat. Dalam kes ni biasanya untuk refund tutup mata pelajaran yang aktif. Maksudnya bila kata kita nak menyediakan penjara untuk kewangan, dia mesti ada 5 elemen dahulu. Sekarang 5 elemen tu sangat sekali. Kecuali equity bukan semasa tak ada, liability bukan semasa tak ada lah. Yang tu kita boleh skip. Cikgu-cikgu kena ingat tu ya. Okay. So daripada saya ni kalau tak ada apa-apa, Puan Serma, saya rasa setakat itu saja dulu. Jadi saya mohon maaf kerana sesungguhnya yang lemah itu, yang salah itu adalah daripada saya sendiri. Okay, dan kekurangan itu, yang baik itu hanyalah daripada Allah SWT. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Hamdan, Encik Muhammad Hamdan dan Ibrahim untuk perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat. Ada ke lagi soalan-soalan yang cikgu-cikgu nak tanyakan bagi pihak murid ke sebelum saya tutup majlis ni? Tuan Zainal, ada apa-apa lagi ke Tuan Zainal? Tak ada Pak Salma. InsyaAllah. Kita rasa boleh kita tutup majlis. InsyaAllah. Okey, Puan Normala, okey ya? Kehadiran Puan Salma, kehadiran. Kehadiran cikgu-cikgu dan murid-murid jangan lupa sila tandailah kehadiran pada link yang telah diberi ya. Siapa yang belum nanti bolehlah murid-murid boleh minta dengan cikgu ya, dengan cikgu masing-masing, grup masing-masing lah. Nanti boleh catat kehadiran, kumpul kehadiran daripada siri 1 sehingga siri 12. Dapat sijil. 6/12 pun boleh dapat sijil ya bagi murid-murid. Okey, bagi cikgu-cikgu tolong isi adalah link yang telah diberi ya, dan QR code dalam chat box kat sini dan juga dalam grup Telegram ya. Okey, dari saya ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada Cikgu Hamdan kerana telah berjaya melaksanakan slot pertama kita ini. Dan untuk guru-guru dan juga murid-murid yang lain, slot kedua kita akan adakan pada 11 Disember, keuangan milik dan tunggal yang akan disampaikan oleh Puan Hanizah binti Abu Bakar. Okay, so kita akan upload nanti lagi dari semasa ke semasa untuk mengingatkan guru dan juga murid-murid. Okay.
itu saja daripada saya untuk malam ni. Okay, terima kasih Puan Normala. Jadi sekali lagi lah ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Encik Muhammad Hamdan bin Ibrahim, Puan Normala, Tuan Zainal, Puan Iza, Puan Zai, JU dan semualah yang terlibat dalam program pada hari ini. Juga tak lupa ya kepada semua murid-murid ya, semoga kita semua beroleh kefahaman yang mendalam berkenaan dengan tajuk ini ya. Minggu hadapan seperti yang Puan Normala bagi tahu tadi, pada hari dan waktu yang sama, tarikh berbeza ya, 11 Disember 2020, siri 2. Kita akan teruskan dengan yang akan disampaikan oleh penceramah Puan Haniza binti Abu Bakar dengan tajuk Penata Kewangan Milikan Kita. Jadi saya ulang sekali lagi yang Puan Normala cakap tadi kan. Okey, sebelum kita bersurai, marilah kita sama-sama membaca surah Al-As dan tasbih kafarah. Dan selamat malam semua. Selamat malam. Bye. Okay, bye cikgu-cikgu semua. Okay, thank you. Thank you very much. Semua JU ada dalam ni. Terima kasih banyak-banyak. Zainal. Terima kasih banyak-banyak. Puan